Kehidupan di balik jeruji besi memang sukar bagi pesalah yang sedang menjalani hukuman. Seringkali hukuman mereka tidak akan berakhir di dalam penjara. Selepas dibebaskan, mereka terpaksa mengharungi hukuman masyarakat. Dan bagi pesalah wanita, cabaran untuk memulakan hidup baru seringkali lebih sukar. Ada yang bergelar ibu, ada yang bimbang untuk mencari pekerjaan stabil. Para bekas pesalah wanita berkongsi perjalanan beranjau untuk membuka lembaran baru. Perhubungan puteri dengan anak-anak puteri jauh. Mereka lagi suka untuk buat hal sendiri. Tapi puteri tak pernah salahkan mereka lah. I belum boleh kerja full time sebab I ada 3 orang anak yang masih kecil, which I have to pay more attention on them. I pun kena. Tapi itu pertama kali rilis daripada DRC1, saya cuba untuk patah balik ke tempat kerja lama saya. The approach from my own working peers is very negative. Ada yang antara mereka tak nak jumpa saya pun. Menurut Khidmat Penjara Singapura, sebanyak 76% wanita dipenjara atas kesalahan dadah pada 2018. Puteri sudah 3 tahun bebas daripada dadah. Kali pertama dia bertemu dengan Salimah adalah pada 2017. Assalamualaikum. Salimah mengasaskan Badan Bukan Mencari Untung New Life Stories untuk menyediakan bukan hanya kaunseling kepada wanita di penjara tetapi juga program bacaan dan pendampingan bagi anak-anak mereka. Apabila anak-anak puteri datang visit puteri, mereka membesar tanpa puteri lah. Jadi puteri rasa sedih puteri tak dapat memberi kata-kata perangsang semangat pada mereka atau tak ada untuk celebrate diorang punya achievement. What colour was the stairs? Mereka tidak rapat dengan anak mereka dan juga apabila anak mereka tidak mengakui bahawa mereka ni ibu mereka. Anak-anak mereka mengakui bahawa nenek yang menjaga adalah ibu mereka. Jadi mereka rasa sedih, mereka juga rasa bersalah. Lydia mendirikan rumah tangga selepas bebas dari penjara bagi kesalahan dadah sekitar 11 tahun lalu. Namun perkahwinannya gagal selepas mereka mempunyai 3 anak. When we finish up the marriage kan, saya dengan anak-anak, dari situ saya more fokus dengan anak-anak dan saya rasa sekarang ni saya nak fokus kat diri saya jugalah. Lydia bertekad melengkapkan dirinya dengan pengetahuan dan bimbingan hidup secukupnya. Beliau menemui seorang yang bersedia mendengar tentang kebimbangannya, Ustazah Laila. Ustazah Laila sudah berkhidmat selama 2 dekad di bawah khidmat agama fitrah dengan kerjasama Khidmat Penjara Singapura. Buah daripada iman kita kepada Tuhan. Di Pusat Pendidikan Agama milik Ustazah Laila ini, Lydia mendapatkan bimbingan termasuk panduan untuk membesarkan anak-anaknya. Tanggungjawab yang dipikulnya seorang diri. Inilah dia cubaan kita. Sebab tu saya kata sebelum diorang keluar sebenarnya kat dalam prison banyak dah kasih counselling ke, kasih mereka kemahiran macam parenting ke apa. Ini semua perlu diterap balik. Jadi kadang lupa, jadi ingatkan semula. Di sesi kaunseling ini, Lydia meluahkan tentang cabaran mendidik anak-anaknya yang berusia antara 6 dengan 9 tahun. Kalau you tak lakarkan actually what do you want, apa yang you nak terhadap anak-anak you, you akan terus worry tu datang aja. Walaupun saya tahu you dah buat, dah didik dia, yang you belajar, you applykan. Yang 7 tahun ni dia banyak proses counselling dengan tu kan. So, saya nak tumpukan apa dia punya counselling. Lepas tu saya selama ni pun apa yang dia belajar saya pun belajar kan. Jadi saya memang
what I learn, saya buat untuk dia. Anak Lydia yang kedua berusia 7 tahun baru didiagnos dengan ODD atau gangguan perilaku mudah marah. Lantaran itu, Lydia berusaha untuk meluangkan masa sebanyak mungkin bersama anak-anaknya. Ia memerlukan pengorbanan. I belum boleh kerja full time sebab I ada 3 orang anak yang masih kecil, which I have to pay more attention on them. Macam dorang selalu ada hospital appointment. So kalau I kerja full time, I tak rasa I punya bos tu boleh terima I. Sukar kerana macam mana nak tanggung kewajipan ni sebagai seorang isteri, sebagai seorang ibu. Semua mereka perlu buat. Selain itu, mereka juga perlu kerja. Perlu mencari duit sebab tak boleh duduk rumah aja kan. Kebimbangan tentang stigma daripada masyarakat tetap membayangi sesetengah bekas bersalah meskipun mereka cuba memanfaatkan peluang kedua untuk memperbaiki diri dan hidup berdikari. Walaupun Putri sambung belajar dekat dalam, tapi in reality apa yang Putri belajar pun belum cukup untuk go into the working life. Jadi sukar untuk Putri lah going for interview lagi. Putri pun tak tahu, Putri harus jujur yang Putri ni bekas ex-convict dan lagi tattoo Putri. Itulah yang buat Putri rasa macam was-was ke, macam takut gitu. Ada kalanya stigma wujud dalam anggota keluarga sendiri. Azlinda, seorang bekas pesalah dadah dan kini pejuang anti dadah, mendapati sebahagian wanita kurang berani tampil ke hadapan untuk mendapatkan sokongan atas sebab ini. Wanita ni, diorang kadang-kadang takut the stigma from keluarga macam mentua, saudara mara, sebab anak-anak kadang-kadang tak tahu membesar, tak tahu mak pergi mana semua. So all this is very important factor lah. Jadi kadang-kadang diorang try to hide behind the curtain. So in a way kita cuba, untuk saya cuba galakkan mereka lah untuk ke depan untuk minta bantuan daripada organisasi. Azlinda kini aktif menjalankan usaha pencegahan dadah menerusi bengkel-bengkel pendidikan sukarela di bawah rangkaian Disaster Khidmat Penjara Singapura bagi menyokong bekas pesalah kembali ke pangkuan masyarakat. Dia juga seorang relawan fitrah. Sesetengah daripada mereka mengulangi kerana mereka tak ada strong support system. Support system ni datang daripada pelbagai kirakan golongan. Yang pertama adalah keluarga kita sendiri, kedua adalah kawan-kawan kita, teman-teman kita, ketiga adalah daripada komuniti. Mereka merasa family tak trust mereka, keluarga kurang trust. Kadang-kadang relationship ke dengan ex-husband semua dia akan jadi masalah. Anak-anak lebih-lebih lagi. Kadang-kadang rasa anak mereka dah jauh dengan mereka, kan berapa tahun masuk prison, keluar masuk. Meskipun ada di antara bekas pesalah yang dibimbingnya berulang kali masuk ke penjara, Ustazah Laila tidak berhenti memberi perangsang dan sokongan serta bersedia menerima mereka kembali. Malah beliau ibarat ibu kedua kepada mereka. Usahanya dan anggota masyarakat lain yang prihatin menjadi pendorong untuk para bekas pesalah meneruskan tekad menghindari tirai besi. Bekas pesalah wanita memerlukan banyak sokongan selepas dibebaskan dari penjara. Ini tersedia baik di peringkat nasional maupun akar umbi. Namun turut penting dalam perjalanan bekas pesalah ke arah hidup lebih baik adalah sokongan keluarga dan rakan-rakan. Kita menjadi lebih rapat bila kita ada tanggungjawab masing-masing. Kita on par lah dengan apa yang kita harus lakukan, tugas harian kita, dan membuat bersama ia akan meringankan beban masing-masing lah. Bukan saja memasak sama-sama, kadang-kadang mereka melakukan kerja rumah sekolah also sama-sama. We try to make it as fun as possible.
hubungan Putri dengan anak-anaknya yang terjalin semula adalah hasil ikhtiarnya sendiri dan juga New Life Stories. Dengan kerjasama pihak penjara, dia dapat bertemu dengan anak-anaknya ketika dalam tahanan. Anak-anaknya juga dikunjungi dan didampingi oleh relawan seminggu sekali. Kita tidak boleh memberi pembimbingan emosi kepada keluarga satu orang dalam keluarga itu. Kita harus memberi kepada seluruh keluarga. This whole of family support atau sistem support adalah perlu. Yeah. Selain New Life Stories, Putri juga menerima sokongan dari suaminya. For now, cara dia sokong saya, ya sedia izinkan saya untuk tidak bekerja, untuk be a housewife, full-time housewife. Jadi saya boleh fokus more on the kids. Jadi saya tak perlu risaukan hal kewangan rumah kerana itu dia akan step up and do his role. Sokongan daripada keluarga penting. Bekas pesalah wanita seringkali berasa rendah diri dan sukar untuk bangkit semula. Nenek saya dan juga mak mertua saya, walaupun mereka mempunyai jalan hidup sendiri, walaupun mereka sibuk dengan hal peribadi sendiri, tapi mereka tidak pernah berhenti untuk keep in touch dengan kita. Be it financially or energy, diorang selalu mesti on untuk saya, untuk anak-anak saya. Mereka mungkin tidak terikat melalui tali persaudaraan. Tetapi kumpulan wanita ini pernah melalui detik hitam dalam hidup mereka. So, bila saya yang last admission ni saya masuk pun saya tak sakit apa-apa pun. Rangkaian dinamakan Nisa Hope Network ini diasaskan Ustazah Laila. Berbekalkan 20 tahun pengalaman sebagai kaunselor agama, dia menubuhkan rangkaian itu sebagai ruang selamat untuk para bekas pesalah wanita bertemu dan memperbaharui tekad ke arah hidup lebih baik. Ada sense of belonging. Macam sayang dengan kita kawan-kawan ni. Dulu kita kat dalam, kita cakap lain, kat sini kita berbual ni dengan dalam keadaan yang ada wadah yang lebih positif. Satunya Ustazah tak judgemental. She never give up on us. Itu yang saya suka datang kat sini, dan kawan-kawan yang sealiran dengan saya pun banyak yang alhamdulillah dah hijrah ke arah yang lebih baik. Perjalanan untuk berubah berlainan bagi setiap individu. Namun tentunya ia bukan satu perjalanan mudah. Ada yang kembali membuat kesalahan lama. Saya selalu tekankan mereka lah. Maknanya you mesti keluar daripada lingkaran itu. Setiap kali saya selalu tekankan mereka, yang buat perubahan tu awak. You akan boleh merubahkan orang lain. Memang payah, tapi insya-Allah banyak kat luar ni pada-pada boleh beri bantuan. Dari dalam prison beri bantuan, apalagi kat luar. Bagi Lydia, teman-teman rapat banyak membantunya. Malah ada juga yang membantunya mendapatkan pekerjaan sambilan. Pada awalnya dibebaskan, Lydia lebih menyendiri. Namun, demi masa depannya, dia mula memberanikan diri untuk bergaul dan mempertingkat diri dengan sokongan rakan-rakan terdekatnya. Kali ni perjalanan tu jauh kan, lama kan. So I tell myself that I need to learn something and I need to do something for myself lah. And yang paling I bertekad tu, I tak nak rasa sakitnya ubat tu lagi. Ubat tu term drugs lah kan, withdrawal symptom. That period tu I tak nak melalui lagi lah. Antara kegiatan rutinnya kini menghadiri kelas agama dengan rakan-rakannya di Nisa Hope Network. So I won't feel so left out. Sometimes at moment of macam terlalu stres gitu kan, I really feel alone lah, that kind of thing kan. Tapi bila berbual dengan ustazah kan, ustazah macam kasih saya yang open your mind lah, buka pemikiran ni yang you're not alone. Mengejar ilmu dan menjaga kesejahteraan diri agar dapat menjadi ibu yang baik. Anak-anak Lydia merupakan pembakar semangatnya. Lydia kini juga seorang relawan penjara di bawah rangkaian Disaster. Kalau seandainya diorang nak buat salah, diorang akan berfikir, mak aku dulu macam gini tapi sekarang dia dah menjadi seorang wanita yang berjaya. So diorang tak boleh gunakan kegagalan tu sebagai condemn lah. Aku dah gagal, so I cannot be anything else. So I want to be a good model for them.
Semangat untuk bangkit dan menjadi teladan juga mendorong Azlinda menulis sebuah buku semasa menjalani pemulihan. Daripada tekanan sewaktu di penjara hingga bagaimana secara perlahan-lahan dia menguatkan minda dan rohani untuk pulih sepenuhnya. Saya memang berminat untuk baca buku motivasi. Jadi dari situ saya mula baca buku motivasi dan saya dah ada pre-plan. Saya nak buat buku bila di luar. Jadi bila saya keluar tu, saya banyak mengambil kirakan courses dalam segi counselling skill. Atas sokongan orang sekeliling serta kesungguhan untuk berubah, Azlinda yang berjinak-jinak dengan dadah pada usia 12 tahun berharap kisahnya dapat memberi harapan kepada keluarga lain yang melalui perkara yang sama. Saya sebagai peer leader di sana dan saya juga adalah registered asatiza melalui Fitra untuk membantu mereka untuk berubah. InsyaAllah dengan contoh yang saya dapat memberikan pada mereka dapat memberi motivasi kepada semua wanita untuk berubah insyaAllah. Kita kena faham mereka. Bila kita faham mereka bukan nak macam ini. Mereka melalui kehidupan nak buat perubahan tu bukan senang. Mereka perlu mereka kadang-kadang nak berubah tapi kadang-kadang sekeliling tu buat mereka terbantuk perubahan, mereka jadi tergendala. Tapi mereka berusaha untuk buat perubahan. Trust mereka. Tak kira dari keluarga siapa pun, trust mereka, sokong mereka. Dengan sokongan daripada pelbagai pihak, para bekas pesalah wanita berupaya bangkit dan membuka lembaran baru. Meskipun stigma masih wujud dan pelbagai rintangan dilalui, kejayaan wanita-wanita ini untuk mengatasinya menjadi kisah teladan bagi golongan senasib yang mencari cahaya di hujung jalan.